berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melawatku pada tahun Haji Wada, iaitu tahun yang ke-10 Hijrah. Kerana sakit yang kuderitai kian bertambah tenat. Saya bertanya, wahai Rasulullah, penyakit yang ada pada saya telah sampai pada keadaan seperti yang Tuan lihat. Sementara saya adalah orang kaya dan tidak memiliki ahli waris selain seorang anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam IJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan dan ruang yang ada ini untuk kita sama-sama mengingat, kerana ingat-ingat itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bertemu dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan dan bagaimana menghadirkan niat di dalam setiap ibadah kita. Jadi hadis yang terakhir yang kita baca pada bulan lepas ialah hadis yang berkaitan dengan seorang sahabat dengan anaknya yang mana ayahnya salah. Ayahnya dia nak bagi orang lain, nak bagi derma, nak bagi sumbangan kepada orang lain, tetapi yang dapat kepada anak dia. Jadi dia pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah tersebut. Akhir sekali Nabi kata, apa yang kamu niatkan itu adalah apa? Lakama nawaita ya Yazid, wahai Yazid, apa yang kamu niatkan nak sedekah itu dah sampai dah. Niat kamu sama saja, pahala sama saja, walaupun kamu niat bagi orang lain, bukan nak niat bagi anak kamu. Tetapi tiba-tiba yang dapat ialah anak kamu. Walakama akhadha ya Ma'an, dan Ma'an itu anakku Yazid, kamu dapat apa yang kamu ambil tadi. Jadi hadis ini adalah hadis yang terakhir yang kita baca pada bulan lepas. Jadi pada malam ini kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu membicarakan tentang keikhlasan. Jadi hadis yang kita akan baca tuan-tuan, hadis yang ke-7 dalam kitab Riyadhus Shalihin, muka surat 3839. Muka surat 3839 jilid yang pertama. Baik. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asharatil mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in istadda bi, faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulathai mali, qala la. Qultu fassatru ya Rasulullah, qala la. Qultu fathuluthu ya Rasulullah, qala athuluthu wathuluthu kathirun aw kabir, innaka intadhar warathataka akniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas
wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bi wajha Allah illa istadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Lakin al-ba'is Sa'd ibn Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Daripada Abu Ishaq Sa'ad bin Abu Waqqas, Malik ibnu Uhaib ibnu Abdul Manaf ibnu Zuhrah ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Al-Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 orang yang telah diberikan khabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni syurga. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melawatku pada tahun Haji Wada, iaitu tahun yang ke-10 Hijrah. Kerana sakit yang kuderitai kian bertambah tenat. Saya bertanya, wahai Rasulullah, penyakit yang ada pada saya telah sampai pada keadaan seperti yang Tuan lihat. Sementara saya adalah orang kaya dan tidak memiliki ahli waris selain seorang anak perempuan. Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Baginda menjawab, jangan. Saya bertanya, kalau separuhnya wahai Rasulullah? Baginda menjawab, jangan. Saya bertanya lagi, kalau 1/3-nya wahai Rasulullah? Baginda pun menjawab 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak ataupun besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya mencukupi, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir yang menyebabkan tangan mereka meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya engkau tidak akan mengeluarkan satu nafkah, dengan nafkah itu engkau mencari redha Allah, melainkan engkau diberi pahala kerananya, hingga apa yang engkau suapkan ke dalam mulut isteri kamu. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku tinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang bersama Tuan? Baginda bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan kemudian engkau melakukan suatu amalan untuk mencari redha Allah, melainkan engkau bertambah satu kedudukan dan ketinggian. Barangkali engkau akan ditinggalkan sehingga beberapa kaum boleh mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain pula dirugikan keranamu. Ya Allah, teruskan untuk sahabat-sahabatku ini berhijrah. Ya Allah, teruskan untuk sahabat-sahabatku ini hijrah mereka, dan janganlah engkau kembalikan mereka menoleh semula ke belakang. Tetapi yang kesian adalah Sa'ad ibn Khawlah. Rasulullah pernah meratapinya kerana dia meninggal di Mekah. Hadis ini adalah hadis sahih dan masih lagi berada di bab yang pertama, iaitu di bawah bab ikhlas baik. Sekarang kita tengok tuan-tuan, dalam hadis ini disebut Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas. Lalu disebut tuan-tuan apa dia? Lalu disebut ahad al-asharati mashhud lahum bil jannah. Tuan-tuan, dia kata Sa'ad ini bin Abi Waqqas inilah salah seorang daripada 10 orang, iaitu yang mana mereka ini masyhur dengan ahli syurga. Maknanya tuan-tuan, ada 10 sahabat yang dijamin syurga. 10 sahabat yang dijamin syurga, maksudnya tuan-tuan, iaitu nama-nama sahabat tersebut disebut secara langsung. Maknanya orang ini Nabi sebut nama sekian-sekian ahli syurga. Tetapi di sana tuan-tuan, orang-orang yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni syurga dengan menyebut nama atau sifatnya, maka mereka ini sangat ramai. Sangat ramai. Cuma kalau disebut nama dengan jelas tuan-tuan, maka 10 orang ini dipanggil ahadul asyara masyhudillahu bil jannah, iaitu 10 orang yang dijamin syurga yang masyhur. Baik. Salah seorang daripada mereka ini tuan-tuan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi 10 orang lain di mana 9 orang lagi tuan-tuan, iaitu antaranya tuan-tuan dia panggil asmaul asyara mubasysyirin bil jannah, iaitu nama-nama 10 orang ahli syurga yang diberitakan oleh Nabi, yang diberitahu oleh Nabi tentang mereka ini. Yang pertama tuan-tuan itu Abu Bakar As-Siddiq. Kita kenal tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq ini bukan setakat sahabat, malah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, Umar Al-Khattab.
Umar juga tuan-tuan salah seorang sahabat yang sangat luar biasa, dan Umar ini juga adalah salah seorang bapa mertua Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman juga tuan-tuan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat tuan-tuan ialah Ali bin Abi Talib. Ini ahli syurga yang Nabi sebut nama mereka jelas. Yang kelima ialah Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan Sa' bin Abi Waqqas. Jadi 10 orang ini yang digelar sebagai Asyara Mubashshirina bil Jannah. Baik. Ceritanya tuan-tuan bermula apabila beliau ni jatuh sakit. Ni sahabat Sa'ad ni dia jatuh sakit. Dia kata tuan-tuan, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi tahu, Nabi dengar berita tentang Sa'ad ini jatuh sakit, lalu Nabi pun datang ziarah. Datang ziarah Sa'ad ni. Jadi tuan-tuan, kita disunatkan menziarahi orang sakit. Kerana menziarahi orang sakit itu tuan-tuan, dia akan memberi kesedaran kepada kita. Ada. Sebab itu kita orang kita dikata kita kalau kita nak tahu nikmatnya betapa sihat, pergilah ke hospital ataupun ke rumah orang sakit. Nescaya di sana kita akan merasa Allah nikmatnya aku sihat. Kita pergi jumpa kawan kita kat hospital tuan-tuan, macam-macam wire kat dalam hidung dia, dekat tubuh badannya. Makan tak boleh, ni tak boleh, semua jadi tak sedap. Kita kata ni sedap ni. Dia panggil apa? Sup ketam contoh tak. Saya pernah pergi melawat kawan saya yang kena denggi. Jadi dia kata Allah tak boleh makan. Kuah tuan-tuan, kuah. Dengan muntah yang ceret-beret tuan-tuan. Allah panasnya. Jadi isterinya pun dia masak sup besar tuan-tuan. Sup besar, ketam yang besar. Besar sungguh. Satu periuk tu 2 ketam penuh lah tuan-tuan. Jadi kita tengok tuan-tuan nak keluar air liur tuan-tuan. Bunyi perut Allah, geram je nak makan. Kita pun tuang bagi kawan ni. Kawan dia makan nasi, hirup sup. Dia kata Allah tak sedap dia kata. Kita kata, kita kata, kalau kau pelawa ke aku ni habis dah ni. Tak? Dia kata tak sedap tuan-tuan. Kita tengok hidung pun tuan-tuan, buka-buka penutup periuk pun. Allah sedap weh dah. Dengan ketamnya besar tuan-tuan. Tapi bagi orang sakit tuan-tuan, kita kata sedap lah macam mana bagi dia tak ada apa-apa tuan-tuan. Jadi ketika itu tuan-tuan baru tahu ya Allah nikmatnya sihat tuan-tuan. Dia nak pergi tandai, tak boleh, kena pakai straw, nak kencing, nak berak, kena pakai pampers. Allah tuan-tuan. Ketika itulah kita baru ya Allah betapa nikmatnya sihat. Sebab itu tuan-tuan kita disuruh menziarahi orang yang sakit, dapat pahala baik. Tetapi ingat tuan-tuan, di sana juga tuan-tuan walaupun kita disunatkan menziarahi orang sakit, kena jaga adab. Kena jaga adab-adab dia. Baik, Di antara adabnya tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Kita tak boleh celupa lah. Kita kata Allah mat, aku tengok muka engkau ni macam jiran aku sebelah. Sebiji macam engkau sakit. Sebiji. 2 hari innalillah. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Orang ni baru nak semangat nak hidup tuan-tuan. Baru nak sihat. Tiba-tiba jatuh sakit balik tuan-tuan. Tak boleh lah. Yang kedua tuan-tuan, mata dia kena jaga. Kalau kita pergi melawat orang sakit, mata kena jaga. Sebab orang sakit tuan-tuan dia tak ambil berat dah tentang aurat dia tak ada ingat dah tuan-tuan. Betis dia terselak ke kakinya terselak itu biasa. Sebab dia tak mampu nak angkat, dia tak mampu nak tengok dah tuan-tuan. Yang dia nampak tuan-tuan sakit. Sebab itu kita disuruh jaga aurat baik. Jadi tuan-tuan, adab ziarah itu banyak disebut di dalam kitab-kitab kita. Jadi yang pertama sekali kena jaga. Nak jaga dia panggil apa? Perkataan. Yang keduanya apa dia tuan-tuan? Iaitu jaga mata. Yang ketiganya tuan-tuan jangan duduk lama-lama sangat. Kalau kita rasa penyakit apa sakit ini dia rasa dia nak rehat tuan-tuan. Jangan duduk tuan-tuan. Kita nak jumpa kawan kita lama pula tuan-tuan. Sembang minum kopi depan dia pula tuan-tuan. Allah. Makan pula. Oh ketam tak boleh kau makan. Tak apalah kau habiskan lah. Kita makan pula kita Allah sedap lah tuan-tuan. Orang sakit kata kurang ajar betul ini. Dah akulah sakit dia makan pula dia buat mulutnya dengan sedapnya. Oh sakit hati tuan-tuan. Jangan kita buat makan depan dia dan sebagainya. Jaga adab. Baik. Jadi yang ketiga tadi jangan duduk lama-lama. Cukup sekadar dah sembang tanya khabar, doakan dia dan sebagainya dah selesai balik. Ni tuan-tuan daripada pagi sampai malam tak balik-balik lagi. Tuan rumah pula pening kepala nak layan kita tuan-tuan. Kopi dah habis 1 jam.
Ada, Nescafe dah habis 1 jam tuan-tuan, tak bangun-bangun. Nasi dah 2 periuk habis tuan-tuan, tak bangun-bangun. Allah menyusahkan orang. Jadi benda ini kena perlu jaga baik. Jadi tuan-tuan, kenapa kita perlu ziarah? Ziarah itu tuan-tuan dia ada 2 kelebihan. Kelebihan kepada orang yang datang ziarah, kelebihan kepada orang yang diziarahi. Jadi kelebihan kepada orang yang datang ziarah apa dia tuan-tuan? Yang pertama sekali dia bersyukur kerana dia masih sihat. Dia pergi, ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah. Tuan-tuan, saya pernah tidur hospital selama seminggu. Tiba-tiba katil sebelah saya ni tuan-tuan, ada seorang pemuda dikerja kilang kayu. Macam mana dia kayu tu tuan-tuan, dipotong kayu dengan mesin tu, tak tahulah macam mana tuan-tuan, dia patah, dia terpelantin tuan-tuan, masuk ni. Keluar, masuk daripada bawah, keluar ikut atas tuan-tuan. Bibir ni daripada bawah ni pecah habis tuan-tuan. Allah, kita tengok, Allah tuan-tuan. Kita rasa sakit tuan-tuan. Jadi apa yang terjadi tuan-tuan, setelah seminggu tuan-tuan, dijahit semua sekali, dia tak boleh makan. Dia hanya pakai straw saja. Allah tuan-tuan. Sebelah saya pula tuan-tuan, orang ini, dia dah koma berapa bulan dah tuan-tuan. Sebab apa? Otaknya sebelah kecut tuan-tuan. Otaknya sebelah kecut. Kita kepala macam tu tuan, dia tidak, tempurung sebelah tak ada. Tapi masih hidup. Ibulah yang datang menjaga dia. Allah, kita rasa Allah tuan-tuan. Pakai oksigen, pakai tu saja. Nak cerita bahawa kita rasa bersyukur. Bila bersyukur tuan-tuan, kita lebih semangat beribadah. Kita kata, ya Allah, kalau aku sihat tak buat ibadah, bila lagi nak buat ibadah tak? Jadi, nak kata bahawa kita bersyukur. Yang kedua tuan-tuan, kelebihan kepada orang yang ziarah ialah dia bertambah kasih sayang. Tuan-tuan, kita pergi ziarah orang, kita bertambah hubungan tadi semakin rapat. Orang sakit tuan-tuan, kalau dulu dia garang semasa sihat, bila dia sakit dia tak garang lagi tuan-tuan. Mana ada orang tuan-tuan garang masa sihat, sakit pun dia garang lagi, tak ada tuan-tuan. Muka dia dah tak larat dah tuan-tuan. Jadi ketika itu hubungan kita semakin bertambah rapat. Baik. Manakala tuan-tuan, kelebihan kepada pesakit. Antara kelebihan kepada pesakit, bila ada orang datang ziarah dia tuan-tuan, apa dia? Pertama tuan-tuan, seolah-olah dia hilang sedikit kesedihan. Ada tuan-tuan, duduk hospital dan tuan-tuan, paling-paling kita boring tuan-tuan. Duduk, ya Allah, tiba-tiba ada kawan rapat kita datang, alhamdulillah, ya Allah, lama pula. Jenis lama tak jumpa tuan-tuan nak. Datang sembang, kita rasa, ya Allah, kita hilang kesedihan tadi. Alhamdulillah ada orang datang ziarah kita. Bayangkan tuan-tuan, kita sakit satu kaman, satu kampung, tak pernah ada orang pun datang tuan-tuan. Lagi bertambah sedih tuan-tuan. Nak cerita, oh teruknya aku nak. Aku sakit pun kawan, jiran pun tak datang. Itu dah. Jadi bila kita datang tuan-tuan, dia menambah, dia boleh menghilangkan kesedihan dia. Yang kedua tuan-tuan, dia gembira kerana kita menziarahi dia. Yang kedua, kita mendoakan dia. Nabi tuan-tuan apabila datang ziarah orang sakit, Nabi akan membaca doa. Semoga Allah sembuhkan penyakit dia tadi. Paling-paling kurang tuan-tuan kalau kita boleh doa, syafaqallah. Semoga Allah sembuhkan awak. Kalau lelaki, kalau perempuan, syafaqillah. Semoga Allah sembuhkan awak. Itu pun cukup tuan-tuan. Dia rasa gembira sangat. Lebih-lebih lagi kita ni orang yang ada ilmu, pergi doa ya Allah dengan doa-doa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Jadi dia rasa Allah happy tuan-tuan. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, jika dia rasa sakit tenat tuan-tuan, kita bolehlah suruh dia ajar dia perkara-perkara yang dekat-dekat nak mati tuan-tuan tak? Paling-paling kurang nazak tuan-tuan. Sebab itu ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak dah nazak tuan-tuan. Tapi saya ingat lagi ustaz saya kata, kita ajar mengucap ni biarlah ada ilmu tuan-tuan. Jangan time orang tu nazak kita mengajar ash. Bukan ash. Tuan-tuan, bukan sebab mati, sebab sakit, sebab dengung kita dengan tajwid kita tuan-tuan nak. Allah. Orang kata ash, dia kata orang sakit tuan-tuan. Dia pun tak sebut lagan, dia pun bukan ash tuan-tuan. Orang ini gigi palsu pun tak pakai lagi tuan-tuan. Memang mati bukan sebab apa? Sebab belajar tajwid dengan kita tuan tak? Baik, jadi tak perlu memayahkan. Yang kedua, saya ingat lagi pesan untuk guru saya, tak perlu kita panjang-panjang asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu an. Tuan-tuan, jenuh dia. Paling-paling kurang dia tak boleh sebut juga Allah. Yang paling-paling kurang la ilaha illallah lah. Tapi tak ada juga sebut Allah, itu pun boleh lah. Sebab orang mati tuan-tuan dia tak nampak apa-apa. Sebab itu Imam Ahmad tuan-tuan pernah dicerita dalam satu kitab. Anaknya tuan-tuan sama anaknya ataupun anak murid dia. Semasa Imam Ahmad sakit tenat tuan-tuan. Imam Ahmad ni hebat tuan-tuan. Anak murid kesayangan Imam Syafi'i. Boleh juga pengasas kepada satu mazhab itu dipanggil mazhab Hanabilah.
Ketika beliau nak sakit nazak tuan-tuan, orang datang, anak murid datang mengajar asyhadu an la ilaha illallah, kata la tuan-tuan. Dia kata la. Bila dia sihat balik, dia tanya, wahai Imam Ahmad, wahai tuan guru, wahai ayah, kenapa semaku kamu nazak kami mengajar kamu kalimah tauhid la ilaha illallah, kamu kata la, tak nak, no dalam bahasa Inggeris tak? Kenapa sampai macam tu sekali? Rupanya dia kata ketika itu syaitan mengoda, masih goda aku lagi. Masih lagi goda aku, dia nak bagi macam-macam. Aku kata tak nak tuan-tuan nak cerita. Jadi tuan-tuan, sebab itu orang yang nazak ini tuan-tuan, dia tak nampak apa-apa. Baik. Jadi berbalik kepada hadis tadi. Jadi Nabi SAW datang menziarahi Sa'ad tadi. Ya'uduni amal hajjatul wada, itu ketika kebetulan Nabi melakukan haji wada itu pada sanah pada tahun ke-10 Hijriah. Bila Nabi nak balik tuan-tuan, Nabi datang ziarah sebab saat ketika itu berada di Mekah, dia sakit. Lalu dia kata, fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Ya Rasulullah, seperti mana kamu melihat keadaan aku sekarang ya Rasulullah? Macam tak ada harapan lagi. Aku pun rasa tak ada harapan dah ya Rasulullah. Aku rasa nak mati dah ya Rasulullah. Dia nampak dah tuan-tuan, orang sakit ni dia nampak dah. Dia tak ada arah dah tuan-tuan, nak nafas pun teruk, apatah lagi nak berjalan tak mampu dah. Lalu dia kata, ya Rasulullah, seperti mana kamu melihat keadaan aku ni teruk dah ni ya Rasulullah? Wa ana dzu malin, dan aku ni orang yang kaya. Dzu malin maknanya jutawan, kaya tuan-tuan. Ada harta. Aku ni ada harta banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan aku tidak ada waris. Aku ni orang kaya tapi tak ada waris kecuali seorang anak perempuan saja ya Rasulullah. Dia nak bagi tahu, ya Rasulullah, aku ni orang kaya. Aku tak ada ramai anak, aku ada seorang anak saja, itu pun perempuan ya Rasulullah. Sekarang boleh tak ya Rasulullah, afatasaddaqu bi thulutsai mali? Boleh tak ya Rasulullah, aku mensedekahkan harta aku ini 2/3 daripada harta aku ni. Aku nak infak dah ni. Aku dah rasa tak hidup lama dah. Harta aku banyak, anak aku seorang, bagi sikit cukup lah. Jadi 2/3 aku nak sedekah, wakaf, buat masjid dan sebagainya. Fi sabilillah. Apa Nabi kata? La. Qala la. Nabi kata tak boleh. No. Nabi kata jangan. Maknanya tak boleh. Lalu tuan-tuan, dia kata kalau 2/3 tak boleh, qultu fasatru ya Rasulullah. Kalau 2/3 tak boleh ya Rasulullah, boleh tak aku sedekah harta aku ini? Satrah maknanya nisf. Sebahagian harta aku ini pada jalan Allah, sebahagian lagi untuk anak aku. Lalu Nabi kata, qala la, faqala la, tak boleh, jangan. Qultu, saat kata lagi ya Rasulullah, kalau 2/3 tak boleh, setengah pun tak boleh ya Rasulullah, boleh tak aku sedekahkan harta yang banyak aku ini? Fathuluthu ya Rasulullah, 1/3 ya Rasulullah, boleh ke tak? 2/3 tak boleh dah, setengah pun kamu tak bagi. Sekarang aku nak sedekah harta aku yang banyak ini ya Rasulullah, 1/3 ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, qala ats-tsuluts, Nabi kata 1/3, was-tsulutsu katsir au kabir. Nabi kata 1/3 itu masih lagi dianggap banyak ataupun besar. Maknanya tuan-tuan, hadis ini nak menunjukkan kepada kita bahawa kita nak sedekah boleh 1/3, nak wasiat jangan lebih 1/3. Wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 harta kita. Itu pun setelah dipotong hutang kita, setelah pengurusan jenazah kita, setelah selesai semua urusan jenazah kita, yang tinggal itu barulah tuan-tuan laksanakan wasiat. Itu pun tidak lebih 1/3. Baik. Kenapa tuan-tuan Nabi kata 1/3 itu pun masih lagi dianggap banyak? Sebab apa? Kerana tuan-tuan kena ingat, kita meninggal tuan-tuan, harta tadi secara automatik akan berpindah hak milik kepada ahli waris kita. Ahli waris kita tuan-tuan, dia berhak menerima harta yang kita tinggalkan tadi. Jadi kalau kita derma, kalau kita sedekah, kalau kita buat wasiat lebih 1/3 tuan-tuan, dia akan memberi kesan kepada ahli waris kita. Sebab apa? Yang kedua tuan-tuan, ulama kata apabila seseorang itu tengah nazak tuan-tuan, maka dia nak sedekah tadi tak boleh. Tak boleh sedekah ketika dia tengah nazak. Lebih pada 1/3 tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang tengah nazak tuan-tuan, dia tidak nampak cara lain dah nak dapat pahala, nak dapat masuk syurga tuan-tuan. Kecuali dengan cara yang dinampak tadi, harta aku infakkan, insya-Allah dapat pahala. Tetapi dalam waktu yang sama tuan-tuan, dia lupa kesannya selah kepada orang yang masih hidup. Contohnya anak bini dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang nazak tuan-tuan, sedekahnya ketika itu tak boleh.
Tak boleh dilaksanakan. Wasiat dia tak boleh dilaksanakan kalau lebih 1/3. Kenapa? Ulama kata kerana ketika orang nazak, tuan-tuan, dia tidak nampak apa-apa jalan. Kecuali jalan itu saja yang dapat menyelamatkan dia. Seumpama orang yang sedang lemas, tuan-tuan. Lemas dalam air. Sebab itu, tuan-tuan, orang lemas dalam air, tuan-tuan, jangan pandai-pandai kita pergi tolong dia, tuan-tuan. Walaupun kita ni hebat dalam renang, tuan-tuan. Kita pandai berenang dan sebagainya. Tapi kalau kita tak ada ilmu penyelamat, tuan-tuan, tak ada ilmu menyelamatkan orang, bahaya. Berapa ramai, tuan-tuan, kita tengok berita, dengar berita, orang yang pergi tolong orang itu mati, orang yang ditolong pula hidup. Tak? Orang yang pergi tolong, tuan-tuan, dia panggil berenang, pergi tolong, pergi tak. Last sekali dia mati. Orang yang ditolong pula hidup. Kenapa? Kerana orang yang tengah lemas ini, tuan-tuan, dia tak nampak apa-apa dah. Apa-apa yang berada di sekitar dia, tuan-tuan, dia akan capai. Kalau dapat pelampung, pelampunglah. Kalau dapat orang, kepala orang itulah jadi pelampung dia, tuan-tuan. Sebab itu biasanya kalau kita pergi menyelamatkan orang, dia akan tangkap kepala kita, dia letak bawah buntut dia, dia naik atas. Kita nak pergi bantu dia, tuan-tuan. Dia ingat kita ni pelampung, tuan-tuan, tak? Akhir sekali kita nak bantu dia, last sekali kita mati dulu. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Sebab itu, kalau saya ingat lagi belajar cara menyelamatkan orang sedang lemas. Dia kena bengkokkan tangan dia ke belakang kita. Cara dia ada, tuan-tuan, tak? Bukan main pergi, tak. Kena kepala kita jadi pelampung, habis kita. Gembung perut kita tak minum air kat situ. Baik, jadi nak cerita bahawa sama juga orang yang tengah nazak ni, dia nampak satu saja jalan untuk menyelamatkan dia, tuan-tuan, ialah dengan cara dia sedekah segala harta dia. Dalam waktu yang sama dia dah lupa, tuan-tuan, dia ada anak, dia ada bini, tuan-tuan, habis. Jadi memberi kesan. Sebab itu Islam itu sangat adil. Islam itu sangat bagus, tuan-tuan. Sehingga, tuan-tuan, suami yang nak talakkan isterinya semasa dia nazak, tuan-tuan, sebab apa? Suami isteri ni, tuan, dapat harta pusaka antara satu sama lain. Kalau suami mati, maka harta suami tadi akan dibahagikan kepada isteri juga. Anak. Tetapi, tuan-tuan, ada kes. Dia nampak dah dia nak mati, tuan-tuan. Dia nak nazak. Doktor kata, tuan ni dalam 3 hari lagi, insya-Allah lah, innalillah. Contoh lah. Dia pun, tuan-tuan, dia pun nak panggil isteri dia, dia talak semua, tuan-tuan. Mu aku talak 3. Tuan-tuan, talak itu maknanya bila dah bercerai, tuan-tuan, perempuan tadi, isteri tadi tak layak lagi menerima harta pusaka. Anak, contoh lah. Tiba-tiba mati sungguh. Maka, tuan-tuan, ketika itu perempuan yang ditalak tadi dapat harta pusaka. Sekiranya didapati orang ini ingin menzalimi isteri-isteri dia tadi. Anak, dia tahu dah dia nak mati ini, dia cerai isterinya supaya tak dapat harta pusaka. Maka dalam dipanggil hukum faraid, perempuan tadi kalau naik mahkamah, tuan-tuan, mahkamah boleh tengok balik cara dia ditalak. Sebab apa dia talak? Salah apa dia? Rupanya tak nak bagi perempuan tadi nak dapat harta pusaka tadi, maka tak boleh. Sama juga, tuan-tuan, walaupun anak, tuan-tuan, memang asalnya dia dapat harta waris daripada ayah ataupun keluarganya sendiri. Saya pernah cerita, tuan-tuan, dekat Arab Saudi, pernah berlaku, tuan-tuan, anak dia ni membunuh satu keluarga kerana nak dapat harta. Dibunuh cara macam mana, tuan-tuan? Itu dengan cara dia bawa kereta keluarganya nak pergi umrah, tuan-tuan. Dia bawa kereta besar GMC tu. GMC ni macam kereta MPV kita paling besar kat sini, apa dia? Macam Kia baru, Kia Carnival lah. Besar, tuan-tuan, di tinggi. GMC ni kereta Amerika. Jadi dia bawa satu keluarga nak pergi umrah, tuan-tuan. Masa dalam perjalanan nak pergi umrah, tuan-tuan, terbabas habis, mati semua. Mati, tuan-tuan. Sana, tuan-tuan, kalau dah terbabas, tuan-tuan, susah nak hidup, tuan-tuan. Memang highway dia besar, lurus. Bawa 1815 tu biasa. Biasa 200 lebih tu biasa juga, tuan-tuan. Jadi bila terbabas tu memang mati lah. Alhamdulillah, tuan-tuan, selamat seorang. Selamat. Satu keluarga tu semua mati. Ayah, adik, beradik semua mati. Kecuali driver ni saja. Seorang driver ni anak dia. Tapi dia hidup pun, tuan-tuan, kritikal. Patah habis tulang ni. Orang dengar, oh kesian dia ni, ya Allah. Jadi anak yatim dah lah. Contohlah ada dah tak ada mak ibu dan sebagainya. Tapi tak tahu macam mana, tuan-tuan, sana dia kaji balik. Dia siasat balik. Macam mana berlaku. Rupanya, tuan-tuan, ada unsur-unsur pembunuhan. Last sekali, tuan-tuan, naik mahkamah. Saya belajar masa tu ilmu faraid. Syekh saya cerita sendiri. Dia panggil mani'. Ada tempat-tempat yang kita dihalang menerima harta pusaka. Walaupun asalnya kita memang dapat menerima harta pusaka. Contohnya anak dapat harta pusaka daripada mak ayah dia kalau mak ayah dia meninggal. Sama lah. Tapi ada beberapa sebab yang tak boleh
dia menerima harta pusaka. Contohnya dengan pembunuhan tadi. Dia pergi bunuh ayah dia, maka tak dapat. Jadi tuan-tuan, bila naik mahkamah, tuan-tuan, rupanya betul ada unsur-unsur pembunuhan. Last sekali tuan-tuan dia mengaku. Dia kata, ya, memang saya rancang semua ini. Saya nak bunuh semua sekali supaya harta tadi jatuh ke tangan saya. Allah, tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan, bila dah buat pengakuan, memang harta yang banyak tadi memang burn lah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Hukumnya, dia ada manik yang mencegah seseorang itu daripada menerima harta pusaka. Sama juga contoh anak beranak. Ayah dan anak. Tapi kalau anak dia kafir, ayah dia Islam, ayah dia meninggal, tuan-tuan, anak tadi walaupun anak kandung, dia tidak dapat menerima harta pusaka sebab anak dia bukan satu agama. Itu dia panggil mani'. Itu dalam ilmu faraid. Baik. Berbalik kepada hadis tadi, tuan. Jadi dia kata, ya Rasulullah, aku nak 1/3 lah. Lalu Nabi kata 1/3 itu dikira banyak lagi. Lalu Nabi nasihat dia, innaka intadhar warathataka agniya khairun intadharahum alatan yatakaffafunan nas. Nabi kata, sesungguhnya kalau kamu meninggalkan waris-waris anak-anak kamu itu dalam keadaan kaya, dalam keadaan berharta, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia lain. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya Nabi nak bagi tahu, wahai sahabat aku, jangan kamu jadi macam ni. Harta yang kamu meninggal harta dari secara automatik jatuh pada anak beranak kamu itu, jangan kamu anggap tidak ada pahala. Sebab dia ni nampak sedekah ni pahala lebih besar. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar, tuan-tuan, tidak. Baik, kita tengok hadis. Tuan-tuan, harta tadi walaupun kita mati secara automatik berpindah milik, tuan-tuan, tetap kita dapat pahala. Malah pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada kita sedekah kepada orang lain. Ustaz cakap biar betul. Tuan-tuan, saya pernah berdebat dengan seorang doktor, tuan-tuan. Dia ada satu masjid ni, dia kacau saya. Keluar-keluar dia tanya, Ustaz bawa dalil mana? Kata sedekah kepada kerabat itu lebih pahala, lebih banyak daripada orang luar. Saya kata, Haji, saya sebut 3 kali tadi dalam kuliah saya. Haji duduk kat mana tadi? Tak. Haji boleh baca bahasa Arab tak? Saya tanya dia. Dia kata boleh baca. Tuan-tuan, oh betul, baik. Tuan-tuan, ada banyak hadis. Nak kata sedekah kepada ahli keluarga itu lebih baik daripada kita sedekah kepada orang luar. Baik, yang pertama. Nabi sebut, tuan-tuan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinar tasaddaqa bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Nabi kata 1 dinar, maknanya 1 dinar kamu menginfakkan, nafkahkan pada fi sabilillah, di jalan Allah, dan 1 dinar kamu sedekahkan kepada untuk membebaskan seorang hamba, 1 dinar kamu sedekahkan kepada orang fakir miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada ahli kamu, maknanya ahli keluarga kamu, a'zamuha, maknanya a'zamuha, maknanya lebih besar ganjarannya, pahalanya daripada kamu sedekah fi sabilillah, daripada kamu membebaskan seorang hamba, daripada kamu sedekah kepada fakir miskin. Nabi kata sedekah kepada ahli kamu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, hadis yang kedua Nabi sebut apa? Iaitu Nabi kata afdalu dinar yunfiquhu ar-rajulu dinar yunfiquhu ala iyalihi wa dinaru yunfiquhu rijal ala dabbati fi sabilillah wa dinaru yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Baik. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, sebaik-baik dinar, sebaik-baik duit, sebaik-baik harta yang diinfakkan seorang lelaki ialah yunfiquhu ala iyalihi, iaitu ialah duit, harta yang dinafkahkan kepada ahli keluarganya. Lalu barulah Nabi sebut dan wa dinaru yunfiquhu rajulun ala dabah, dan dinar, harta yang dinafkahkan seorang lelaki untuk binatang tunggangannya pada fi sabilillah, dan dinar yang diinfakkan kepada sahabatnya fi sabilillah. Apa maksudnya hadis ini, tuan-tuan? Nabi nak cerita bahawa Nabi sebut sebaik-baik nafkah, sebaik-baik dia panggil apa, sedekah itu, infak itu ialah yang pertama sekali, tangga yang pertama ialah kita menginfakkan kepada ahli keluarga kita. Nombor 2 barulah kita menginfakkan fi sabilillah. Ulama kata, tuan-tuan, maknanya pahala besar apabila kita sedekah pada ahli kerabat
keluarga kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan, ada satu hadis lain yang disebut oleh Imam Tirmizi. Nabi kata apa tuan-tuan? As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Wa hiya 'ala dzirrahim ithnatani sadaqatun wasilah. Nabi kata tuan-tuan, sedekah kepada orang miskin itu satu sedekah. Tetapi Nabi kata apabila kita sedekah kepada orang yang ada pertalian hubungan darah dengan kita, dua sedekah. Apa maksud hadis ni? Contoh tuan-tuan, saya sedekah RM1 kepada orang miskin. RM1 lah. Satu sedekah Nabi kata. Tapi kalau RM1 yang sama saya bagi ahli kerabat saya, maknanya adik-beradik saya, saudara mara saya, Nabi kata dua sedekah. Pertama sekali dia panggil sedekah macam biasa. Kita sedekah pada orang miskin tadi. Sini pun sedekah pada adik kita. Yang kedua apa tuan-tuan? Itu silaturrahim, wasilah. Wasilah ni tuan-tuan menghubung silaturrahim. Baik. Tuan-tuan, kalau orang luar, kita tak kenal dia, kita nak bagi pun tak bagi, tak ada masalah tuan-tuan. Hubungan kita dengan dia tetap sama. Maknanya kita tidak ada pertalian. Kita tak kenal dia, tak kenal kita. Tak ada masalah. Kita tak nak bagi pun. Aku tak nak bercakap dengan kau lah. Tak ada tuan-tuan. Memang dia tak pernah bercakap dengan kita pun. Tapi saudara mara kita tuan-tuan, dia tahu kita, dijaga kita dah kecil tuan-tuan. Kita sedekah dengan dia tuan-tuan. Apa akan jadi tuan-tuan? Hubungan dah sedia ada tuan-tuan, semakin rapat lagi. Contoh, kita sebagai abang. Adik-beradik tuan-tuan tak sama kaya, tak sama taraf kehidupannya. Ada yang miskin, ada yang biasa, ada yang kaya. Jadi bila kita kaya tuan-tuan, kita balik kampung sekali-sekala bagi 1,000 seorang tuan-tuan. Apa jadi tuan-tuan, adik-beradik kita kata, Allah, Alhamdulillah, ya Allah, bagus sungguh abang aku ni. Walaupun dia dah kaya, dia tak lupa kami di kampung. Nampak tuan-tuan? Semakin rapat, doa mereka sangat mustajab. Sebab mereka kenal kita. Tapi tiba-tiba tuan-tuan, kita kaya, kita buang adik-beradik kita rapat dengan orang yang lain. Apa jadi dengan adik-beradik tadi tuan-tuan? Dulu hubungannya Masya Allah, masa kecil siap suap mensuap tu tak? Suap mensuap tu tak? Antara adik-beradik. Tapi bila dah jadi macam ni tuan-tuan, apa jadi? Semakin jauh. Ada yang sanggup tuan-tuan tak mengaku abang tuan-tuan. Aku takkan mengaku dia abang. Bukan setakat itu tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan saya jumpa seorang kawan, dia kata, Ustaz, kesian jiran saya, dia kata. Kenapa bang? Sebelum ayah dia meninggal, ayah dia selalu cakap dengan saya. Dia kata, wallahi aku tidak akan maafkan anak aku. Saya kata, biar betul bang. Macam tu sekali. Iya. Saya kata, bang, pakcik jangan macam ni pakcik. Ini anak pakcik sendiri, kesian dia. Kata, tak. Wallahi aku takkan maafkan dia. Kenapa macam tu sekali? Saya tanya dia. Mana taknya selalu dia mengadu kat saya pakcik ni. Bayangkan, dia kata, dia duduk dengan aku. Dia bawa bini duduk satu rumah dengan aku. Aku dah isteri lama, mak dia dah lama meninggal. Jadi anak ni lah. Bila dah kahwin, ya Allah, dia buat aku lebih pada kuli dia lagi. Yang paling aku terasa, bila aku lapar, aku ingat dia masak-masak bagi aku makan, aku bawa tengok TV lah. Dekat belakang, depan dapur tu. Lama sangat masak ni, kenapa? Tengok-tengok sampai-sampai dia orang dah basuh pinggang dah. Allahu Akbar. Sekali-sekala tak apa, tapi setiap hari macam tu. Bukan kata nak panggil aku makan, ajak makan. Tak ada. Sampai-sampai nasi dah habis, lauk dah habis. Allah. Aku ni ayah dia, ni aku ayah dia. Wallahi, dia kata, demi Allah, aku takkan maafkan anak aku tuan-tuan. Ya Allah, kesian. Saya kata, percayalah bang, anak ni akan susah nanti. Ya betul Ustaz. Setelah ayah dia meninggal, dah mulalah rumah tangga macam bergolak macam-macam tuan-tuan. Ni, nak cerita bahawa apabila kita tak jaga hubungan yang sudah sedia ada. Sama juga tuan-tuan, saya pernah jumpa orang. Adik-beradik bergaduh tuan-tuan. Kenapa? Berkira-kira dengan adik-beradik sendiri. Dengan orang lain tuan-tuan bagi pinjam sampai 2 juta ringgit tuan-tuan, bukan rupiah, 2 juta. Tapi dengan adik tuan-tuan, adik kata, bang, bagilah duit ni, kita nak beli kerusi untuk mak kita sakit, kerusi orang tua sakit tuan-tuan. Saya tak naklah nak pahala seorang. Saya boleh beli saja kan, saya beli kan, dia marah pula. Dia kata, kita apa engkau beli dululah, nanti aku bayar kemudian. Sampai hari ni minta dia marah saya. Apa engkau berkira betul, berapa ratus je. Saya bukan berkira tuan-tuan. Dia kata, saya bukan berkira Ustaz. Dia kata, belilah nanti dia bayar balik. Bila minta dia marah, sampai tak nak bercakap dengan saya. Tapi saya dapat tahu daripada isteri dia, dia kata, abang kau tu dah bagi pinjam kawan ni 2 juta ringgit. Sampai sekarang tak bayar 1 sen pun. Dengan adik-beradik sendiri berkira, dia kata. Tuan-tuan ni. Sebab itu Nabi kata, sadaqatun zirrahim ala zirrahim ithnatani sadaqatun wasilah. Sedekah kepada kerabat perhubungan yang ada hubungan pertalian dengan kita tuan-tuan, jadi 2 sedekah. Pertama sedekah, yang kedua menghubungkan silaturrahim. Baik. Jadi tuan-tuan, seterusnya Nabi sebut lagi.
Inna wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Nabi kata sekiranya, Nabi kata sesungguhnya kalau kamu menafkahkan, memberi nafkah kepada ahli keluarga kamu kerana nak mencari redha Allah, maknanya tuan-tuan ikhlas kerana Allah, illa ujirta, nascaya kamu akan diberi pahala ganjaran, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehingga apa-apa yang kamu suapkan dalam mulut isteri kamu itu pun dapat pahala. Tuan-tuan ulama kata, lelaki tuan-tuan wajib memberi nafkah kepada isteri. Tak bagi nafkah berdosa. Yang wajib itu tuan-tuan kita suap, ambil nasi suap di satu suap tuan-tuan, dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah tanggungjawab kita. Nabi kata sampai macam tu sekali kamu dapat pahala, masya-Allah. Tuan-tuan, ada sahabat kata, ya Rasulullah, ada satu hadis Nabi kata, sampai kamu berhubungan suami isteri pun kamu diberi pahala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, betul ke macam ni? Lebih kurang tuan-tuan. Sebab berhubungan suami isteri tuan-tuan fitrah manusia. Islam tak Islam sama, disuka sama pasangan dia. Betul tak? Sahabat kata, ya Rasul, takkanlah macam tu sekali dapat pahala. Nabi kata, sekiranya kamu lepaskan nafsu ini bukan pada tempatnya, bukan pada yang halal, pada yang haram, kamu dapat dosa ke pahala? Dosa. Jadi kalau kamu melepaskan nafsu kamu pada tempat yang halal, maka kamu layaklah mendapat yang halal tadi, dapat pahala. Masya Allah. Nak cerita tuan-tuan, sahabat ini diberanggapan bahawa mungkin sedekah harta yang anak dia akan dapat, dia tak dapat pahala. Tidak tuan-tuan. Sebaliknya Nabi kata, ni sesuap nasi yang kamu suapkan pada mulut isteri kamu itu juga dikira sebagai pahala, kecuali Allah akan illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi maratik, sehingga kamu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, loceng pun berbunyi tuan-tuan, apakah nasib seorang sahabat ini? Adakah dia meninggal selepas itu? Sebab nampak gaya macam nak meninggal tuan-tuan. Rupanya tidak tuan-tuan, umurnya panjang disebabkan Nabi dah nampak dah. Nabi kata kamu akan diberi suatu keadaan yang mana memberi manfaat kepada orang lain. Ringkaskan cerita tuan, sahabat ini Masya Allah, asalnya seorang anak. Hari ini tuan-tuan, dia dapat anak 17 orang lelaki, 12 perempuan. Tadi anak seorang perempuan tak? Tapi disebabkan Masya Allah tuan-tuan, dia panjang umur selepas itu. Jadi nak cerita bahawa hadis ini banyak pengajaran kepada kita, antaranya ialah tuan-tuan bersedekah kepada ahli kerabat itu lebih baik daripada orang luar yang kita tak kenal. Baik, saya rasa setakat ini saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.